Wirastepe, revolusi padi Malaysia di tanah beku Mongolia. Seluruh dunia terkejut. Kegagalan Mongolia untuk menanam padi yang telah dicoba oleh Rusia, Cina, dan Jepun berakhir dalam tempo hanya 6 bulan dengan campur tangan Malaysia. Mereka semua gagal di tanah yang beku, di bumi bersuhu tolak 40 derajat Celcius dan diliputi salji. Semua bersetuju bahwa mustahil untuk padi hidup. Namun, tiga penyelidik Malaysia yang berasal dari Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia, Mardi menulis semula sejarah pertanian Mongolia apabila mereka mengumumkan hasil 5,2 tan metrik per hektar. Menteri Pertanian Mongolia sendiri berlutut, impian 40 tahun yang kami tunggu-tunggu Anda capai dalam masa setengah tahun. Cina menghantar 5 orang, Rusia menghantar 8 orang. Semuanya tewas. Apakah magis yang Malaysia gunakan untuk mengejutkan seluruh dunia pertanian? Kini, kuasa hebat teknologi Malaysia ultimatum dari Kuala Lumpur akan didedahkan. Februari 2024, Kuala Lumpur. Kekecohan berlaku di sebuah bilik persidangan di Mardi, Serdang. Ini adalah kelulusan terakhir untuk proyek sokongan penanaman padi di Mongolia. Bantahan yang besar timbul. Tanah di Mongolia adalah beralkali tinggi. Tetapi, padi hanya boleh hidup pada pH 6,5. Bagaimana kita hendak tanam? Dr. Razak Bob Yusuf, seorang penyelidik veteran berkata terus terang. Betul, tanah di Mongolia adalah alkali super. Ini adalah tahap kesukaran rendah untuk padi. Hujan tahunan hanya 200 mm. Padi memerlukan 1000 mm. Tiada harapan. Seorang lagi penyelidik menambah. Berdasarkan data, kita sudah tewas. Tetapi, saya tidak akan sesekali berputus asa. Tegas Dr. Lutfidin yang bersemangat. Padi Wirastepe telah berjaya di barat Laut China. Walaupun sudah 10 tahun berlalu, itu adalah eksperimen berskala kecil. Sekarang ini 30 hektar. Jika kita gagal, ia akan menjadi malu negara. Perdebatan berlarutan selama 3 jam. 3 undi menyokong, 7 menentang. Proyek ditolak. Pada saat itu, pengarah yang berdiam diri dari tadi bersuara. Pada tahun 1906, kita membawa masuk varieti padi dari Israel. Semua orang mengatakan mustahil untuk padi tropika hidup di subtropika, tetapi ia menghasilkan keajaiban dalam pertanian Malaysia. Bilik itu senyap seketika. Dr. Lutfidin, adakah Anda benar-benar mampu? Tanya pengarah itu terus. Dan saya merasakan pandangan semua orang. Sejujurnya, saya sendiri tidak pasti, jawab saya. Tetapi saya teringat salah satu kata-kata Dr. Jamal Jeb Sulaiman, penyelidik yang telah meninggal dunia. Di dalam buku catatan penyelidikannya, tertulis pernyataan yang kuat, Wirastepe, mampu tumbuh walaupun pada 5 derajat Celcius dan mampu berbuah walaupun pada pH 7,5. Akan tiba masanya di Mongolia, Kazakhstan. Ia akan berbunga. Ini bukan impian. Ini adalah misi. Ini adalah misi, jawab saya. Pengarah mengangguk. Baiklah, tetapi ada syarat. Pasukan perlu dihadkan, dan belanjawan perlu dijimatkan. Jika gagal, Dr. Lutfi, Anda bertanggung jawab. Maka proyek itu bermula. Tetapi tiada siapa yang mahu menyertai, mereka takut kerjaya, mereka akan musnah. Akhirnya Dr. Razak Yusuf mengangkat tangan. Saya tinggal 2 tahun sebelum bersara. Baiklah, ini adalah pertarungan terakhir saya. Saya pernah menanam di Siberia. Saya mau membalas dendam sekarang. Yang paling muda turut serta. Nurul Huda Saleh. Jika veteran pergi, saya akan ikut serta. Peluang seperti ini jarang-jarang berlaku untuk orang muda. 3 orang. Itulah jumlah keseluruhan pasukan kami. China 15 orang, Rusia 8 orang. Kami 3 serangkai musafir, sejarah kegagalan. Ketika kami mengkaji sejarah pertanian Mongolia pada tahun 1983, kami terkejut. Dari 1983 hingga 2020, 7 kali penanaman berskala besar, semuanya gagal. 1983, atas arahan Brezhnev, benih Siberia yang berjaya dibawa masuk. Kadar percambahan di bawah 10%, 3.000 hektar tanpa hasil. Mereka mengatakan ketua saintis membunuh diri. 1995, China membawa Northern Number One dari Heilongjiang. Bermula dengan 40% ada harapan. Tetapi pada bulan Jun dihancurkan oleh hujan batu. 5 tahun kemudian, sifar hasil. 2010, Jepun menyertai. Hokkaido University membawa Hakoshi.
Berjaya pada bulan Julai, tetapi pada bulan Agustus, ia tiba-tiba layu. Ketua Jepun melontarkan komen, Mongolia adalah perkuburan padi, dan beredar. Vietnam mencoba padi tropika, gagal bercambah. Melihat kegagalan-kegagalan ini, keyakinan saya semakin bertambah. Kesalahan biasa mereka adalah membawa masuk benih sendiri tanpa mempertimbangkan adaptasi kepada tanah tempatan. Kami berbeza. Wirastepe sengaja dicipta untuk persekitaran ekstrem. 10 tahun dikorbankan oleh Dr. Jamal Sulaiman untuk mengubah benih untuk Asia Barat Laut. Ia boleh bercambah walaupun pada tolak 1 derajat Celcius dan tempo pertumbuhannya hanya 110 hari. Tetapi yang paling penting, kami bukan sahaja membawa benih, tetapi kami memulakan dengan pengubah suaian tanah. Kami menyediakan 40 tan pengubah suai tanah berasit buatan Malaysia. Seminggu sebelum berlepas, kami mendapat tetamu yang tidak dijangka. Istri Dr. Jamal Sulaiman. Dia selalu berkata dia mahu Wirastepe berbunga di Mongolia. Bawa ini, dia menyerahkan sebuah buku nota kuning. Tertulis di dalamnya pengalaman 10 tahun Dr. Jamal. SOP untuk keadaan ekstrim. Tanah pH tinggi, guna amonium sulfat 300 kilo, H, plus serbuk sulfur 50 kg. Perlu matang 20 hari. Suhu rendah, guna agen pertumbuhan rendaman air suam. Rendam benih 4 jam. Kesejukan melampau. Guna pengairan titis drip irrigation. Plus penutup untuk mengekalkan kelembapan 15%. Buku nota ini adalah senjata rahasia kami. Tiba di Ulaan Baatar. 3 serangkai musafir lawan tentara. 10 Mac 2024, 7 pagi. Lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur. Kaki tangan kargo melihat bagasi kami dan terkejut. Pasukan China membawa 3 kontena. Kami hanya bagasi dan peralatan 500 kg. Benih 3 kg. Sampel pengubah suai tanah 100 kg. 30 hektar. Anda harapkan ini? Tanya kaki tangan itu. 40 tan pengubah suai dihantar melalui kargo berasingan. Saya tiada hati hendak menerangkan. Di dalam pesawat, Dr. Razak bertanya, Lutfi, sejujurnya berapa besar kadar kejayaan kita? 30%, jawab saya. Saya rasa 20% sahaja, katanya. Tetapi untuk 20% itu kita akan berjuang. Apabila tiba di Ulaan Baatar, pada tolak 5 derajat Celcius, kami hampir mati kedinginan. Di lobi lapangan terbang, kami melihat pemandangan yang besar. Pasukan Cina dikelilingi oleh reben merah dan stesen TV. Pegawai tinggi Mongolia semuanya ada. Kami, hanya 2 orang yang menyambut kami. Ganbatar dan Mukbat dari Kementerian Pertanian. Anda pasukan Malaysia? Ya, kami bertiga saja. Ganbatar pucat. Mereka benar-benar tiada harapan. Dalam perjalanan ke hotel, Ganbatar bertanya dengan berhati-hati, mengapa Malaysia hanya 3 orang? Cina 15 orang ditambah 30 tan peralatan. Dr. Razak menjawab dengan tenang, pertanian adalah tentang teknologi, bukan bilangan orang. Benih, teknologi, dan keikhlasan sahaja sudah mencukupi. Ganbatar tidak mampu tersenyum. Keesokan harinya, pemandangan pertama di ladang eksperimen mengejutkan kami. Gurun tak berhujung, tiada rumput tumbuh, ribut debu di mana-mana. Betul ke kita nak tanam padi kat sini, bisik Ir. Nurul Huda, kami mula mengambil sampel tanah. Tahap pH, jauh lebih teruk daripada yang dijangka. Sangat tinggi, hampir tiada bahan organik. Ini bukan tanah, ini simen, kata Dr. Razak. Di kejauhan, karavan pasukan China kelihatan seperti tentara. 3 traktor besar, 2 jengkaut. Ketua China, Wang Liming, 50-an, datang mendekat dengan penuh keyakinan. Pasukan Malaysia sebagai sesama Asia, mari kita bermain adil. Jika Anda kekurangan peralatan, pinjam sahaja. Dia mengingatkan dengan bongkak, di tempat kami, Malaysia dianggap hanya kaki. Terima kasih, tetapi kami ada strategi sendiri, jawab saya. Pasukan Cina menyeringai. Malam itu, pasukan Rusia turut tiba. 8 orang dari Siberian Agricultural Research Institute, Ketua Vladimir, memberitahu sidang media bahwa mustahil untuk menanam padi di Mongolia. Kami di sini untuk bukti saintifik. Pada majelis makan malam, Menteri Batbayar berucap, cabaran 40 tahun, kegagalan 40 tahun. Tetapi kami tidak akan menyerah. 3 pasukan akan bermula. Semoga sekurang-kurangnya 1 berjaya. Harapan jelas kelihatan di matanya, tetapi kebanyakan orang tidak mempunyai harapan.
Seorang profesor dari University Mongolia berkata, akan gagal lagi. Tanah ini menolak padi. Semasa kami beredar, seorang lelaki tua datang menghampiri saya. Berpakaian Dale yang usang, kelihatan seperti penggembala biasa. Pasukan Malaysia, saya Sukba Atar. Saya ada di sini semasa Soviet datang pada tahun 1983 dan Cina pada tahun 1995. Semuanya gagal, tetapi saya masih menunggu. Akan tiba hari, padi akan tumbuh di bumi ini. Mengapa Anda percaya? Anak saya lari ke bandar. Dia kata, tiada masa depan di sini. Jika padi tumbuh, mungkin dia akan kembali. Ada kilauan di matanya. Kami akan berusaha. Saya janji. Saya menggenggam erat tangannya, strategi air dan tanah. Gotong royong di stepe. Keesokan harinya, kerja rasmi bermula. Pasukan China menggali tanah dengan jengkaut. Pasukan Rusia membina rumah hijau plastik. Kami hanya ujian tanah selama seminggu. Setiap 100 meter kami mengambil sampel. Mengukur pH, kemasinan, bahan organik, unsur mikro. Kita gila ke? Tanamlah. Keluh Ir. Nurul Huda. Ini asasnya, kata Dr. Razak. Menurut buku nota Dr. Jamal, menanam tanpa memahami tanah adalah seperti menembak dengan mata tertutup. Keputusannya 0,4% hingga 0,6% garam. Bahan organik kurang daripada 0,1%. Sangat teruk. Tetapi ada 5 hektar di timur yang sedikit lebih baik. Disinilah kami akan bermula. 20 mak, 40 tan pengubah suai tanah tiba. Pasukan China terkejut. Apa itu? Pengubah suai berasid? Magik Malaysia ke? Ya, jawab Dr. Razak. Seorang pemuda datang menghampiri saya. Saya bayar maaf. Saya belajar di Mardi tahun lepas. Saya nak tolong. Tidak disangka-sangka, dia segera membawa 10 pemuda Mongolia yang menjadi sukarelawan. Kenapa Anda mau membantu proyek dengan kadar kegagalan yang tinggi? Tanya Dr. Razak. Malaysia adalah pulau kecil tetapi terkenal dengan agritech. Kami mau belajar. Dan kami rasa Anda akan berjaya, katanya. Matanya bersinar. 25 mek. Pengubah suaian tanah bermula. Kami tidak menggunakan mesin besar, tetapi rotiller kecil, operasi berketepatan. Setiap 10 meter, satu blok, menyesuaikan jumlah pengubah suai. Gila! Bila nak habis 30 hektar, rungut pasukan China. Tetapi pemuda Mongolia bekerja keras. Pukul 5 pagi hingga 10 malam. 1 April. Berita. Pasukan Rusia akan menanam dahulu. Bahagian pertama April adalah tempo keemasan agar tempo pertumbuhan tidak singkat. Pasukan Cina mulai ragu-ragu juga. Akhirnya 5 April mereka mulai menanam. Tetapi kami menunggu hari demi hari, memantau perubahan tanah sehingga pH mencapai sasaran. 10 April, 5 hektar di timur, pH turun kepada 6 sika 5. Belum cukup, perlu 6 sika untuk stabil. Amaran dalam buku nota Dr. Jamal. Rakan sekerja saya mulai gelisah. Tetapi kami tidak boleh tergesa-gesa. 14 April malam, Agensi Cuaca Mongolia mengeluarkan amaran. 15,17 April, terdapat gelombang sejuk. Suhu terendah tolak 5 derajat Celcius. China dan Rusia takut. Tanaman mereka yang baru ditanam akan musnah. Nasib baik kita belum tanam, kata Dr. Razak. Tetapi saya juga bimbang jika ditangguhkan lagi, tempo pertumbuhan akan semakin singkat. Malam itu Sukbatar, penggembala tua itu, datang. Saya dengar ada gelombang sejuk. Adakah Anda akan berhenti? Tidak. Sebaliknya, ini adalah peluang kita untuk memintas. Apa maksud awak? Apabila pasukan lain musnah, kami adalah satu-satunya harapan. Orang tua itu tersenyum. 40 tahun, saya dengar begitu, tapi kali ini macam lain. 15 April pagi, suhu turun kepada tolak 5 derajat Celcius. Di zona China, kedengaran jeritan, anak pokok mereka menjadi ice lollipop, sama di Rusia. 18 April, kami membuat keputusan untuk menanam. Selepas gelombang sejuk, tempo keemasan kembali. Suhu tanah telah pulih dan kelembapan tepat. Hari penanaman Wira Stepe, 4 pagi. Akhirnya menanam. Adakah kita oke lambat? Tanya Bayar Maa. Cina 2 minggu, Rusia 17 hari. Kadang-kadang perlahan dan stabil akan menang, jawab Dr. Razak.
Tetapi kami juga bimbang. Musim panas Mongolia sangat singkat. Kaedah penanaman sangat istimewa. Kami tidak menanam terus. Pra-percambahan dalam air suam selama 48 jam. Ditambah agen pertumbuhan. Kaedah percambahan ekstrim Dr. Jamal. Benih dah keluarkan akar kecil. Jerit Ir, Nurul Huda. Pra-percambahan menjimatkan 5,7 hari. Pemuda Mongolia teruja. Penanaman mengambil masa 3 hari. Kami menyelesaikan 15 hektar yang tanahnya telah diubah suai. Tetapi selepas seminggu, tiada apa-apa yang berlaku. Zon China, walaupun mengalami kerugian, masih ada yang tumbuh. Kami, tiada. 26 April, pemeriksaan pertama Kementerian Pertanian. Timbalan Setiausaha Gan Batar membawa pasukan. Pasukan Malaysia masih bermain anak benih. Dia melihat tapak semayan. Walaupun lambat, tetapi lebih stabil, jawab saya. Saya coba tersenyum. Adakah pra-percambahan gagal? 28 April. Pasukan China mengejek. Dr. Lutfi, mungkin Anda nak kami kongsi benih kami? Masih ada masa. Saya tersenyum. Terima kasih. Tidak perlu. Tetapi malam itu, kami bermesyuarat. Adakah risiko kita terlalu besar? Tanya Ir. Nurul Huda. Kalau tak sekarang, dah terlambat. Saya tidak boleh tidur. Saya pergi ke ladang seorang diri, menyuluh lampu suluh, dan di sana saya melihatnya. Kilauan. Saya lihat dengan teliti tunas hijau kecil. Bukan satu, seluruh tanah. Dokter, dah tumbuh. Saya berlari kembali ke asrama. 29 April pagi. Letusan percambahan semalaman. Beribu-ribu tumbuh. Seperti Swiss yang ditekan. Tetapi kegembiraan itu tidak lama. Bayar Ma bergegas melaporkan. Kadar percambahan tidak mencapai 20%. Seperti kilat. 20% adalah kerugian total. Kami menggali. Benih bercambah. Tetapi selepas melihat cahaya matahari, mati. Kenapa? Selepas sejam menggali, Ir. Nurul Huda menemui jawabannya. Akar oke. Batang macam terputus. Kerusakan suhu rendah pada waktu malam. Ayunan suhu adalah puncak, jelas Dr. Razak. Siang 25 darjah, malam 2 darjah. Batang paling terjejas. Apa yang perlu dilakukan? Kami sangat terdesak. Terlalu lewat untuk menanam semula. Disinilah Sukba Atar muncul. Bersama 20 penduduk kampung. Jangan putus asa, kami akan tolong. Terlambat, Atuk. Kami tidak mampu memindahkan anak benih itu. Soviet pernah mencoba pada tahun 1983 dan gagal. Teknologi sekarang lebih baik, katanya. 30 hektar. Berapa ramai orang diperlukan? Kami tiada tapak semayan. Gudang saya ada, kata Atuk. 300 meter persegi. Dan saya punya juga, kata seorang lagi. Penduduk kampung menawarkan tempat. Kenapa Anda sokong kami? Tanya Dr. Razak. Atuk berkata, 40 tahun kami menunggu. Jika gagal lagi, kami akan hilang harapan. Tetapi Anda ada keikhlasan. Kami rasa Anda akan berjaya. 5 Mei, pemindahan kecemasan. Emergency transplanting. 5 gudang menjadi tapak semayan sementara. Ditutup dengan plastik menjadi rumah hijau. Pada waktu malam, membakar kayu untuk pemanasan. Sangat primitif. Kami menggunakan benih baharu. Ditambah kaedah polyethylene glycol Dr. Jamal, pemanasan dan suplemen nutrien. Pasukan Cina ketawa. Primitif abad ke-20. Malaysia hanya tahu semikonduktor. 5 Mei. Kadar percambahan kumpulan 2 mencapai 95%. Anak benih yang kuat. Ir. Nurul Huda menangis. Tetapi cabaran besar baru bermula. Mengeluarkan ratusan ribu anak benih. Pemindahan mesti diselesaikan sebelum 15 Mei. 4 Mei. Mardi menghubungi. Media melaporkan kita sudah gagal. Pasukan Cina mengeluarkan angka 20%. Media Cina mengejek Malaysia. Terdapat bantahan besar di Malaysia. Tarik diri. Beri kami seminggu lagi. Kami mampu. Kami bertiga berbincang. Sekarang kita ada sebab untuk tidak gagal. Maruah Malaysia, kata Dr. Razak. Keajaiban penanaman dan air gotong royong. 5 Mei, 3 pagi. Serangan total pemindahan. 3 hari, 15 hektar. Mustahil. Walaupun mesin akan mengambil masa seminggu. Kami guna tangan. Tetapi keajaiban berlaku. Pukul 4 pagi lebih 100 orang tiba. Seluruh kampung datang. Tua, muda, semuanya bekerja.
Gotong royong. Kenapa makcik tolong kami? Tanya saya kepada seorang makcik. Kami perlukan harapan juga. 40 tahun kegagalan, hati kami sudah hancur. Sekarang, semoga Anda berjaya. Berpuluh-puluh orang beratur. 10 pokok ditanam. Tetapi mereka terkejut dengan cara kami. Kenapa 25 cm jaraknya? Biasa 10,15 cm. 18 jam cahaya matahari di Mongolia. Jarak yang luas untuk lebih banyak cahaya matahari. Wirastepe, satu pokok boleh menghasilkan 40 tangkai. Jelas saya. Penanaman berkelompok untuk melawan kesejukan. Kaedah penanaman ekstrem Dr. Jamal. 8 Mei. Pada hari kedua, Dr. Razak, perhatikan air. Penyejatan terlalu cepat. Perlu 3 kali pengairan sehari, bukan sekali. Gan Batar menggeleng. Tiada air yang cukup. Di sini saya mendapat ide. Pengairan titis botol plastik. Peralatan apa? Tebuk lubang di bawah botol plastik. Isi dengan air. Tanam di sebelah padi. Air akan turun perlahan-lahan. Jelas saya. Mata Bayar Maa bersinar. Kami ada banyak botol plastik. Sejak itu, seluruh kampung mengumpul. Kanak-kanak, orang tua, semua menyumbang. Seminggu, 15.000 botol dikumpul. Penuh air, ditanam. Bekalan air stabil 24 jam. Pembalikan 5,2 tan dan lutut menteri. 15 Mei. Keadaan berbalik. Zone China yang menanam semula hanya 40% kadar percambahan. Rusia lebih teruk. Penyakit padi Siberia yang tidak pernah dilihat di Mongolia. Vladimir panik. 20 Mei. Kami mengeluarkan senjata rahasia. Baja biologi Taiwan. 10 tahun teknologi hitam Mardi. Apa itu? Tanya mereka. Mikroorganisme yang diubah suai, memanaskan tanah, menguatkan akar. 25 Mei. Nurul Huda gembira. Padi naik 5 cm sehari. Kita dah potong pasukan Cina dalam masa 2 minggu. Rahasianya, Wirastepe, baja bio, tanah suam, air stabil, botol plastik, dan 18 jam cahaya matahari. Gabungan sempurna. 1 Jun. Menteri Pertanian tiba. Dia tidak mampu berkata-kata. Betul ke? Anda tanam hanya pada pertengahan Mei? Lebih cepat dari China. Mata menteri bersinar. 5 Jun. Rusia mengumumkan penarikan diri. Mongolia bukan untuk padi. Dr. Razak menyatakan kekaguman. 10 Jun. Pasukan temu bual TVBS. Taiwan tiba. Mereka mendengar kabar angin kegagalan. Jadi mereka datang untuk menyiasat. Mereka melihat sawah padi, terpegun, padi hijau dan subur, menari ditiup angin, siaran langsung. Bagaimana Anda melakukan keajaiban ini? Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil agama dan gotong royong. Jawab saya. Saya melihat sekeliling. Wira sebenar adalah petani Mongolia yang berpeluh bekerja. Harapan petani Mongolia yang terbunuh selama 40 tahun. Seminggu selepas laporan itu disiarkan di Malaysia, keajaiban Mongolia, kritikan tiba-tiba berubah. Teknologi Malaysia mengubah dunia. Kebanggaan pertanian Malaysia, pandangan terhadap kami berubah. 15 Jun. Titik perubahan utama. Apa ini? Padi mula mengeluarkan tangkai. Hanya 65 hari selepas ditanam. Di Malaysia, ia mengambil masa 90 hari. Dokter Razak kelihatan seperti melihat hantu. Jawabannya mudah. Persekitaran ekstrim Mongolia. Musim panas 18 jam cahaya matahari. Perbezaan suhu 20 derajat Celcius siang dan malam menyebabkan pengumpulan gula. Tiada penyakit. Wirastepe tumbuh sangat cepat. Padanan sempurna. 25 Jun. Padi semakin banyak mengeluarkan tangkai. Zone China belum lagi. 30 Jun. Seluruh Mongolia gempar. Zone Malaysia padi sudah masak. Lebih 500 orang datang setiap hari. Betul ke? Padi sebenar. Atuk Sukbatar memegang padi. Dia menangis. 40 tahun. Akhirnya, kau tumbuh di bumi ini. 1 Julai. Krisis baharu. Bermula 5 Julai, tiada hujan. Kemarau bermula. Suhu melonjak ke 35 derajat Celcius. Air pengairan menurun. Bayar Maa melaporkan, pasukan Cina berebut air. Menggunakan 2 kali ganda kuota. Kalau begini, padi kita akan mati, kata Nurul Huda. Di sini Atuk Sukbatar muncul lagi, bersama 20 penduduk kampung.
Ada perigi 20 kilometer jauhnya guna penggembala. Kita ambil dari sana 20 kilometer setiap hari pergi balik? Mustahil. Kami akan uruskan, kata seorang pemuda. Mereka mengeluarkan truk, unta, dan pedati kuda. Peristiwa epik. Seluruh kampung mengangkut air. 10 Julai hingga 25 Julai. 15 hari. Pukul 3 pagi hingga 10 malam. Truk, pedati kuda, unta, basikal, kanak-kanak, semua menyertai. 100 tan air dibawa setiap hari. Kenapa Anda bersusah payah? Tanya saya. Kami tidak boleh membuang harapan. Kami dah sampai ke tahap ini, jawab seorang makcik. 25 Julai. Keajaiban. Hujan. 3 hari tepat pada masa kemarau. Langit tolong kita, kata Atuk. 1 Ogos. Butiran padi mula membulat. Masih hijau tetapi bulat. Zon Cina baru mula mengeluarkan tangkai. Perbezaan sebulan. 20 Ogos. Amaran cuaca. 30 Ogos. Gelombang sejuk. Tolak 2 derajat Celcius. Kerugian total jika lambat. Pasukan China panik. Butiran mereka belum bulat. Kita tuai sekarang. Saya memutuskan. Walaupun 90% saja masak, lebih baik daripada mati dalam salji. 25 Ogos. Penuaian bermula. Seluruh kampung datang. Sabit, pengikat, cara lama, tetapi dengan sinkronisasi. 5 hektar selesai. Letusan sorakan. Kejayaan. 28 Ogos. Penuaian selesai. Gudang penuh padi. 30 Ogos pagi. Ramalan menjadi kenyataan. Salji. Pasukan China tergesa-gesa menuai, tetapi hanya 30% yang diperoleh. Selebihnya, White Death. Wang Liming melihat sawah padi. 5 September. Pengukuran rasmi. Pertumbuhan pertanian antara bangsa tiba. Keputusan semua pasukan. Malaysia 5,2 tan metrik per hektar. Apabila tan metrik diumumkan, Menteri berlutut. Kejutan besar 15 September. Pengeluaran 15 hari. Penuh Dewan Ulaan Baatar. Menteri, ahli kongres, cendekiawan, petani, lebih 1.000 orang. Delegasi kedutaan China, pakar Rusia, timbalan setiausaha Kazakhstan dan Uzbekistan turut hadir. Screen langsung dipentas. Hasil masa nyata setiap pasukan, Rusia 0, China 2,1 tan. Hanya 30% dituai. Malaysia 5,2 tan metrik per hektar. Senyap seketika, kemudian letusan sorakan. Petani Mongolia berpelukan. Ada yang menangis. Quality juga ditunjukkan. Kelembapan 14,2%, protein 6,8%, amilosa 19,2%, grade atas. Menteri tiba-tiba turun, mendekati kami. Dia mengambil mikrofon. Dengar sini. Pada tahun 1983, saya berumur 7 tahun bersama pakar Soviet. Kali pertama, 3.000 hektar tanpa hasil. Suaranya bergetar. 40 tahun, 7 kali kegagalan. Cina, Jepun, Vietnam, semuanya gagal. Mereka kata impian saya mustahil. Istri saya pun suruh saya berhenti. Dia memandang kami. Tetapi hari ini, impian 40 tahun terlaksana. 3 orang Malaysia. 6 bulan. Mereka berjaya. Kemudian, dia berlutut. Ini bukan saya. Saya mewakili 3 juta rakyat Mongolia. Satu persatu pegawai malah petani berlutut. Dr. Razak dan saya segera mengangkat menteri. Menteri menggeleng. Lutut ini adalah janji. Kami akan bawa teknologi ini ke seluruh negara. Kami tidak akan gagal lagi. Image itu lutut harapan. Tersebar ke seluruh dunia. Permulaan revolusi. Menteri meraihkan nasi masak pertama yang ditanam di Mongolia. Diberi makan kepada Atuk berusia 80 tahun dahulu. Dia menangis. Kemudian Atuk Sukba Atar. Akhirnya kami 2 petang. Pengumuman khas. Panggilan video daripada Perdana Menteri Malaysia. Anda kini wira dalam sejarah pertanian Mongolia. Kami akan berikan pingat persahabatan tertinggi kepada pasukan Malaysia. Menteri turut mengumumkan rancangan. Tahun depan 10.000 hektar. 2026 50.000 hektar. 2030 100.000 hektar. 3 petang. Lebih kuat. Timbalan setiausaha Kazakhstan berdiri. Kami juga mahukan teknologi Malaysia. Persekitaran kami serupa. Uzbekistan dan Kirgistan turut menyertai. Proyek padi Asia Tengah. Malaysia tiba-tiba menjadi pusat pertanian.
5 petang. Pesta. Rakyat Mongolia menari, rakyat Malaysia yang menyertai menyanyi. Atuk Sukbaatar berdiri. Saya telepon anak saya di Ulaan Baatar. Saya kata, baliklah. Kami dah tanam padi. Dia kata dia akan pulang musim bunga depan. Suaranya bergetar. Selepas 10 tahun, keluarga akan bersatu semula. Terima kasih kepada Anda. 6 petang. Saya dan Dr. Razak berbincang. Tahniah Dr. Lutfi. Saya kagum. Teknologi itu penting, tetapi lokalisasi dan kerjasama lebih penting. 16 September. Tetamu istimewa tiba, istri Menteri Batbayar. Berusia 70 tahun, sangat elegan. Saya di sini untuk memohon maaf atas perbuatan suami saya berlutut. Adakah dia tidak berkelakuan baik? Tidak, Puan. Kami sangat tersentuh. Itulah impian 40 tahun suami saya. Setiap kali gagal, dia sedih. Dia menunjukkan album foto. 1983. Menteri muda penuh keyakinan. Halaman seterusnya penuh dengan percobaan gagal. Selepas Jepun pada 2010, dia sudah bersedia untuk bersara. Semalam, baru dia senyum semula dalam 40 tahun. 1 petang. Perdana Menteri Malaysia menelepon. Mahu mengucapkan tahniah secara pribadi. Dr. Lutfi, saya bangga dengan Anda. Anda tunjukkan kepada dunia, Malaysia bukan hanya chip, pertanian juga bertaraf dunia. Saya ada satu permintaan, berikan pingat kepada Dr. Jamal Sulaiman yang telah meninggal dunia. Dialah wira sebenar. 2 petang. Saya memberi ucapan di Mongolian State University of Agriculture. Bagaimana Anda melakukan perkara yang mustahil? Tanya seorang pelajar. Ini bukan mustahil. Kita hanya belum jumpa jalan. 3 perkara yang membezakan kita. 1. Adaptasi persekitaran. 2. Percaya kepada orang tempatan. 3. Jangan pernah mengalah. Profesor yang mengatakan mustahil berdiri. Saya salah. 40 tahun saya kata mustahil tanam padi di Mongolia. Dia tunduk. Sekarang university akan tubuhkan jabatan padi. Tolong kami. 5 petang. Makan malam ringkas. Sukarelawan Mongolia. 6 bulan lalu, kami pikir mustahil. Sekarang, keajaiban di tangan kami. Tapi ini baru permulaan, kata Bayar Ma'a. Atuk Sukbaatar berbisik. Dr. Lutfi, tahu tak apa itu harapan? Apabila orang lain kata mustahil, ia adalah keberanian untuk mencoba lagi. Anda beri kami keberanian itu, 10 malam. Penuh bintang di langit Mongolia. Dokter, kita berjaya, betul? Tanya Ir. Nurul Huda. Ya, tetapi ini bukan pengakhiran. Ini permulaan. Drama besar sebenar baru bermula. 20 September. Mongolian Economic Institute mengeluarkan laporan bertajuk Kejayaan Padi, Analisis Kesan Ekonomi. Jangkaan 10 tahun. RM70 billion. 7% daripada KDNK Mongolia. 25 September. Syarikat Malaysia bergerak. Kontrak ekspor penuaian padi kilang baja sedang dipertimbangkan. 1 Oktober. Rancangan eksekutif rasmi Kerajaan Mongolia. Musim bunga 2025. 10.000 hektar. 2,150 keluarga petani akan mengambil bahagian. Program Immigration Petani Muda Malaysia diumumkan. Tanah percuma. Subsidi benih. Kediaman tetap. 500 rakyat Malaysia memohon dalam 24 jam. 5 Oktober. FAO Food and Agriculture Organization tiba. Model Mongolia ditawarkan kepada Afrika. 6 negara Sahara, 500.000 hektar. Kami adalah pemimpin. 10 Oktober. Hari berlepas. Ratusan orang menghantar kami di lapangan terbang. Atuk Sukbaatar memberikan bungkusan. Padi yang kami tuai, 10 kilogram. Bawa ke Malaysia. Sangat berharga. Tak, Atuk. Beras ini ada ucapan terima kasih Mongolia. Duduk di pesawat, di luar tingkap, padang stepe Mongolia jauh di belakang. Tetapi saya tahu, tahun depan, semuanya akan menjadi lautan padi emas. Setibanya di Kuala Lumpur, lapangan terbang penuh dengan wartawan. Wira Mongolia telah kembali. Apa rahasianya? Ini baru permulaan. Revolusi bermula sekarang, 4 Oktober 2025. Setahun kemudian, saya kembali ke Mongolia. Lapangan terbang Ulaan Baatar berbeza. Sepanduk besar tergantung. Tahun Padi Mongolia, tahun 1, 2025. Atuk Sukbaatar yang menyambut saya. Berpakaian suit, kat nama pengerusi Koperasi Padi Mongolia. Di dalam kereta, kami melalui stepe.
Kini, Laut Padi Kuning Keemasan, 12.000 hektar, purata hasil 5,5 tan metrik. Tapak eksperimen telah menjadi pusat Mardi Mongolia. Bayar Maa, kini ketua pusat. Menarik saya. Lihat apa yang saya buat. Wiras TP yang dioptimumkan. Dinamakan Gagah 4. Tempo pertumbuhan hanya 90 hari. Rintangan sejuk ekstrem. Malam itu pesta menuai. Presiden ada di sana. 5,2 tan metrik tahun lepas emosional. Sekarang 6,600 tan bijirin dijual ke China. Dari pengimport menjadi pengekspor. Jenama Mutiara Padang Rumput. Menteri Batbayar ada di sana. Bersara. Menjadi pengerusi dana revolusi hijau. Buku Dr. Lutfi, The Miracle, bestseller. Malam. Di sekeliling unggun api. Atuk Sukba Atar berkata, Dr. Lutfi, tahu tak, 10 bayi dilahirkan di sini hari ini. Mereka hanya perlukan harapan untuk mempunyai masa depan. Saya pulang. Keajaiban tidak turun dari langit. Ada orang yang membuat langkah pertama, dan semua orang mengikutinya. Tiada yang mustahil. Kita hanya belum menemui jalannya.